Ya ayyuhallazina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dengan mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan, dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh di medan perjuangan, dan bersedialah dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan daerah kamu, serta bertakwalah kepada Allah, nescaya kamu akan diberi kejayaan. Surah Al-Imran ayat 200. Pertamanya, marilah kita merafakkan rasa penuh kesyukuran dengan limpah dan kurnianya. Kita semua dapat berkhidmat, melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan demi kesejahteraan rakyat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Pertua Dewan, iaitu Tan Sri Puan Timbalan Speaker, yang mana diberikan peluang untuk membahaskan usul menjunjung kasih Seri Paduka Baginda Pertuan Agong bagi penggal ketiga Parlimen yang ke-15. Pelbagai perkara telah diungkapkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong bagi memastikan Malaysia yang sejahtera, makmur dan maju. InsyaAllah dengan doa kita semua menunjukkan bahawa Baginda sangat memberi perhatian perkembangan mutakhir ini serta mengambil berat akan isu-isu yang dihadapi oleh rakyat mutakhir ini. Puan Yang di-Pertua, mutakhir ini rakyat berdepan dengan pelbagai cabaran dan dugaan pada masa yang sama lebih mengelirukan rakyat. Apa akan jadi? Sekejap nak membela rakyat, sekejap cukai dinaikkan, barangan meningkat. Jadi macam apakah pembelaan rakyat hanya di mulut, tindakannya berlainan. Ini perkara yang harus kita beri perhatian. Oleh kerana itu, kita tengok sekarang ni sudahlah kos sara hidup yang melambung bagai tidak ada noktah untuk berhenti. Kos sara hidup hari-hari meningkat. Tadi di segi fakta yang diterang oleh Yang Berhormat Pihak Besar itu fakta di segi unjuran secara makro. Tapi yang sebenarnya mikro, yang di bawah yang didapi oleh rakyat ini, saya bukan nak menafikan fakta-fakta itu, tapi the reality yang berlaku di bawah ini, rakyat sedang menderita. Apa maksudnya? Kita tengok beras tempatan terputus, bekalan minyak masak tiada dan mahal, gula pula dibayangi harga yang sangat tinggi. Telur ayam lah, tadi saya sebut telur tu orang faham macam-macam pula, minta maaf. Oleh kerana itu, kita tengok Yang Berhormat Ketua Pembangkang tadi telah mengungkapkan beberapa cadangan sebagai satu topik dalam perbahasan usul menjunjung kasih, iaitu 3 usul yang saya akan bawa ini. Yang pertama berkenaan dengan ekonomi. Tuan Yang di-Pertua, kedudukan mata wang ringgit Malaysia kini berada pada paras yang amat menakutkan. Tadi diterang oleh Yang Berhormat Ketua Backbenchers tadi daripada Payah Besar. Saya tengok itu teori. Masa Yang Berhormat Payah Besar menjadi Timbalan Menteri Kewangan, pada ketika itu 4.23. Sudah dikatakan, saya ulang baliklah, bukan saya nak menyebut kata ini. Mereka yang memerintah tidak kerti memerintah, bangang dan bodoh. Saya ulang tu, bukan saya yang kata. Kata itu dulu. Sebab tu kita kena hati-hati. Kita nak sebut kepada orang bangang dan bodoh, akhirnya balik kepada kita. Adakah kita sekarang ni, saya tak naklah sebut yang ada sekarang ni bangang dan bodoh. Tapi ini adalah ujian kepada kita. Boleh? Ya, sila. Terima kasih Yang Berhormat Pendang. Saya tertarik apa yang dibahaskan Yang Berhormat berkaitan dengan penurunan nilai ringgit. Dan perkara ini sangat terkesan terutama penduduk-penduduk di sempadan. Apabila kebergantungan negara kita tinggi terutama makanan daripada luar negara, maka harga tu mahal bukan kerana barang tu mahal, tetapi nilai ringgit menyebabkan semakin mahal. Dan ditambah pula dengan kekurangan bekalan yang ada tempatan. Jadi sebenarnya apa penyelesaian yang dibuat oleh kerajaan hari ini dalam menangani isu nilai ringgit yang semakin menjunam? Apa pandangan Pendang? Itu yang saya katakan tadi. Saya ingat masuklah ucapan saya. Cuma saya nak respon sikit. Rakyat tak nampak perancangan yang disebut oleh Yang Berhormat Pihak Besar yang menjadi ketua backbencher baru, dia lantik baru ni.
satu tindakan yang drastik yang bagi nak mengekang. Rakyat tak nampak. Kamu merancang di sana tapi tak ada diumumkan. Barang semakin naik. Rakyat dia tak peduli kamu rancang apa. Nampak lagi another 3 years, 4 years. Dia akan dapat balik dia punya returnable ROI. Rakyat nak ni sekarang sedang menghadapi tekanan hidup. Ceritalah teori berapa peratus pun. Rakyat tak mau yang tu. Yang nak sekarang. Jangka masa pendek dan jangka masa panjang itu simpan dekat yang berhormat daripada ketua backbencher tadi untuk kerajaan. Jadi ini yang kita nak. Jadi kau nak, saya bagilah. Kau nak celah? Tak apa. Jika benar kejatuhan mata wang ini telah menarik lebih ramai pelancong ke Malaysia, saya mohon untuk mendapatkan perincian yang menyeluruh. Dalam pada itu, dalam keratan akhbar baru-baru ini, Menteri Kesihatan juga menyatakan bahawa kejatuhan mata wang memberikan kesan yang sangat menima dalam pembelian serta perolehan berkaitan ubat-ubatan dari luar negara. Saya tak nak menyentuhlah sebab Menteri Kewangan dia bukan ekonomi. Menteri Kesihatan dia bukan ekonomi. Dia cakaplah apa pun. Pendang, ringkas. Terima kasih Pendang, terima kasih Ketua. Berkaitan dengan pelancongan tersebut, dikatakan bahawa kedatangan pelancong melebihi daripada sasaran. Persoalannya kenapa pegawai tinggi di kementerian tersebut ditukarkan ataupun diturun grade? Terima kasih. Yalah. Planning a trip to Kuala Lumpur? Explore the culture. Explore the food. Datuk Dr. Amar ni rakan sekuliah saya masa kami bersama-sama dalam menyambung pelajaran MBA. Dan beliau ini seorang pelajar yang pintar. Setiap semester mendapat anugerah dekan. Dan beliau bekerja 30 tahun lebih dalam Motek. Daripada junior officer sehingga naik kepada ketua pengarah. Tentulah appraisal performance every year. Evaluation dibuat oleh ketua-ketua jabatan pada itu menilai dia. Bukan senang nak naik ketua pengarah kalau dia seorang yang berprestasi yang tidak baik. Ini adalah satu bukti. Sedangkan menteri ini baru 1 tahun telah menilai 30 tahun. 30 tahun lebih pegawai yang dilantik daripada junior officer sehingga meningkat menjadi ketua pengarah. Ini kena cek balik. Dan sekiranya saya ambil angle HR, beliau telah tidak berprestasi tinggi ataupun salah guna, dia ada kaedahnya, dia kena buat show cause letter. Kemudian disiplin board, lembaga pengarah akan buat keputusan. Dia tak boleh demotion sebab dia dah telah naik sampai ketua pengarah. Baru ambil tindakan. Disiplin board dah buat satu conclusion, satu kesimpulan disebabkan aduan-aduan yang dia telah salah menggunakan jawatannya sebagai ketua pengarah. Tapi itu tidak dibuat tiba-tiba terus umumnya. Ini zalim. Menteri pun ada kuasa, tapi kuasa dia mengikut peraturan. Bukan melanggar peraturan ikut suka. Ini yang kita nak sebut ni. Peraturan ada kita mesti ikut. Boleh buat, menteri ada kuasa untuk memecat sesiapa, tapi ikut peraturan. Ada show cause letter dia, ada domestic inquiry-nya, ada discipline board yang dibuat. Ini yang perlu kita tak petikai hak menteri, tapi biarlah mengikut. Ini menzalimi dan menganiaya. Bukan saja ini baru pertama kepada ketua pengarah Motek, semua pegawai kerajaan yang ada di kementerian. Kalau ini dah menjadi satu presiden, nanti akan langgar semua undang-undang yang ada. Yang penting kepentingan diri, kehendak diri yang dapat kita lepaskan. Ini yang perlu kami nak perlu tegur. Inilah kerja pemanggang, tegur benda-benda yang buat salah laku tidak mengikut peraturan, tapi kami dianggap menentang. Kami dianggap Pendang. Pendang. Saya tak bagi. Saya nak tanya, betul ke dia tak ikut peraturan? Dalam konteks ekonomi pada hari ini, Sebab Pendang tuduh tu. tengok ni. Hulu Langat. Duduk. Saya tak bagi dia. Duduk Duduk. Ulu Langat, duduk. Pendang minta sikit. Okey, sila. Speaker, Ulu Langat ni dah terlalu mengganggu. Sepanjang hari duduk macam ni, penat kita nak habis bulan. Tuan Speaker, terima kasih. Tak apa, kita tambah 2 bulan. Tengok tu. Dia ni, saya tak tahu lah dia punya akhlak dia, taraf pelajaran dia sampai tahap mana. Sampai tak tahu langsung nak beza peraturan, disiplin, akhlak. Kan? Dia kata kat kita tak apa bila kita sebut benda-benda yang kita kritik, dia terus bangkit. Dia panas telinga.
Jadi janganlah kalau pandang Ya, telinga. saya Okey, baik, tanya, terima kasih. saya Jadi tanya, apa betul yang ke baiknya Menteri kalau Motek ni tak ikut peraturan? Menteri Kesihatan yang menyatakan bahawa Saya tanya. wang Tak, saya nak tanya Pendang sebab dia pandai sangat. Hulu Sebab Langat, dia belajar pandai sangat. Hulu Langat, Dari luar amaran negara. terakhir. terakhir pula tu masalah. Kalau berdiri berucap tanpa kebenaran, saya akan rehatkan Hulu Langat. Something wrong lah. Habiskan perbahasan. Sakit tu. Jadi kita tengok ni. Tuan ni betul lah. Saya nak teruskan kepada tadi. Bila jadi apa baiknya jikalau nilai mata wang kita jatuh? Sangat teruk. Sudahlah jatuh di timpa tangga apabila ekonomi kita meredum. Terhantuk pula dengan prestasi nilai mata wang yang kian merosot. Kenapa? Diumumkan pelaburan 329 bilion. That is accrue. Bila ada MOU saja, persetujuan kelulusan dia panggil accrue. Tapi physical cash. Physical cash ataupun fiscal tidak masuk lagi. Jadi maknanya elaboration ataupun cycling of cash dalam pasaran tidak berlaku. Jadi duit kita semakin merudum lah. Itu yang tak, sebenarnya tak ada kekukuhan. Cuma diumum saja pelaburan masuk, lulus. Ini di segi konteks kewangan kita tak boleh guna accrue dengan ukuran dia sistem accounting dengan sistem pelaburan yang masuk sebagai accrue juga tak boleh. Minta apa ni Paya Besar tolong komen. Apa ni Menteri Kewangan lepas ni komen bab ni. Antara usaha yang perlu kita tengok, oleh itu saya ingin mencadangkan supaya kerajaan memberi penekanan khusus kepada aspek penghasilan modal insan berkualiti tinggi. Kerana langkah itu akan memudahkan kita untuk merebut peluang ekonomi yang lebih besar. Antara usaha yang perlu ditingkatkan adalah dengan meningkatkan lebih banyak penghasilan pekerja mahir dan separa mahir. Tak payahlah ambil orang luar untuk jadi internship. Kita dipahamkan oleh Menteri MITI, 29,000 graduate kita keluar. Bagilah kat dia orang ni. Orang tempatan. Isikan tempat-tempat yang kerja yang kita perlu ni. Latih mereka. Kita ada cross Tibet. Kita ada crossing multi skill. Allah banyak lagi. Sila gulung. Saya gulung lah noh. Saya gulung lah. Tak apalah. Ni kita offer dekat graduan antarabangsa yang sedang kita anak susu yang perlu kita susukan, kita pergi bagi dekat kera di hutan. Bukan saya kata orang ni kera tak pergi marah pula apa Hulu Langat tu. Dia sebut kera, itu saya sebut kera dia mengamuk sakan. Oleh itu, apabila macam ni kita tengoklah, saya dah Sila gulung. saya tak kata kat dia kera pun, saya cuma bagi contoh dia mengamuk. Okey baik. Okey, dalam bab ni saya teruslah untuk gulung. Kita tengok dalam justru itu. Kerajaan campuran pada hari ini harus mengubah satu polisi yang lebih inklusif dan berdaya saing. Penekanan mestilah terarah kepada usaha membantah baik dalam aspek peningkatan daya saing, mencipta lebih banyak peluang kerja berprestasi tinggi serta memperkasakan institusi termasuklah perolehan dalam yang saya dapat maklumat di segi yang terbaru berkenaan dengan perolehan supply peluru, supply helikopter kepada oleh satu syarikat yang katanya adakah benda ini berlaku mengikut standard operating procedure daripada perolehan ataupun direct nego terus bagi sampai saya dipahamkan selama 15 tahun untuk helikopter 16.08 bilion oleh Kementerian Kewangan telah melulus kepada satu syarikat yang disebut, saya tak silap saya Westar. Ini saya minta supaya pihak kerajaan tolong menjelaskan perkara ini. Jika tiada terperinci berkenaan dengan ini, cuma saya tak dan sebut dalam masa ini. Dan satu lagi, syarikat yang membekalkan peluru kepada Angkatan Tentera. Saya ada juga satu requirement yang bukan requirement yang OSA lah, yang saya ada fakta-fakta yang resmi. Jadi oleh sebab itu, saya harap yang berkenaan dengan Motek tadi, menteri yang baru setahun jagung jadi kementerian tersebut, janganlah bertindak begitu. Tapi kalau bandingkan dengan rekod menteri itu, dia pun ada rekod-rekod yang agak tidak sihat. Jadi bila dia tengok ketua pengarah tidak ikut dia terus ambil satu tindakan untuk menurunkan pangkat ataupun dikatakan memecat yang terbaru dapat surat. Saya dapat surat ni. Masa surat tamat. Okey, terima kasih puan yang dipertua, saya minta menyokong ucapan Duli Yang Maha Mulia yang Dipertua Agong pada kali ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat